Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Buletin Awani Khas, di mana pada ketika ini kami membawakan perkembangan terkini apa yang akan berlaku sebentar sahaja lagi langsung dari Indonesia. Difahamkan ianya akan berlangsung di Istana Bogor, Istana Presiden di Bogor, Indonesia, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memulakan lawatan rasmi ke Indonesia selama 3 hari bermula semalam sehingga Khamis dan dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pagi ini. Indonesia menjadi negara pertama dikunjungi beliau selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos lalu. Ismail Sabri juga Perdana Menteri ketiga yang mengadakan pertemuan dengan Joko Widodo sejak 2018 berikutan perubahan tampuk kepimpinan negara. Republik itu sentiasa menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik dan seperti kelaziman, tradisi yang sama juga diamalkan oleh Presiden Indonesia. Ia sekaligus menterjemahkan keakraban hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia sebagai negara serumpun. Kebiasaannya, lawatan rasmi ke Indonesia berlangsung tidak lama selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah jawatan. Namun, sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, perkara itu tidak dapat dilakukan. Malah sejak tahun lalu, kebanyakan mesyuarat negara serantau termasuk sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan Brunei baru-baru ini berlangsung secara sidang video dan difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri dan Joko Widodo antara lain akan membincangkan perkembangan penting di rantau ini dalam konteks kerjasama ASEAN serta cabaran-cabaran yang mampu menjejaskan keamanan, pertumbuhan dan kemakmurannya. Perdana Menteri turut dijadual bertemu komuniti perniagaan dan penggiat industri utama Indonesia, ketua-ketua editor negara jiran itu dan juga diaspora Malaysia di Republik berkenaan selain menyaksikan pemeteraian beberapa memorandum persefahaman dan perjanjian di antara kedua-dua negara. Dalam lawatan rasmi ini, Ismail Sabri turut dijadual melawat fasiliti industri pertahanan di Bandung. Lawatan rasmi ini akan membuka lembaran baru dalam hubungan dua hala yang sedia kukuh dan pelbagai antara Malaysia dan juga Indonesia, dan ia juga akan memberi peluang kepada dua pemimpin untuk meneroka peluang kerjasama dalam usaha-usaha pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19. Mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan itu iaitu Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan pegawai-pegawai kerajaan dari kementerian dan agensi berkaitan. Lawatan rasmi itu akan dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ditetapkan kerajaan Malaysia dan Indonesia. Dan pastinya pada ketika ini kita ingin melihat sebelum bermulanya majlis yang difahamkan yang akan berlangsung di Istana Presiden di Bogor untuk mengulas lanjut dari segi apa yang boleh kita fahami dari segi lawatan rasmi Perdana Menteri ke Indonesia serta apakah bentuk kerjasama yang mungkin boleh dipereratkan, dibina dan juga dipereratkan antara kedua-dua buah negara ini. Berada menerusi talian Skype ketika ini adalah Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali sebelum kita langsung ke Istana Presiden di Bogor, Indonesia, pandangan pertama Prof melihat kerjasama, kerana seringkali lawatan rasmi pertama seseorang Perdana Menteri ke luar negara adalah negara jirannya yang terdekat iaitu Indonesia. Pandangan Prof melihat dalam konteks general dahulu, awal perbincangan awal kita melihat kerjasama ekonomi TKI ataupun trade dan investment melibatkan Malaysia serta Indonesia ini Prof. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini adalah satu hubungan yang amat rapat, walaupun ada beberapa isu kecil-kecilan, tetapi kita lihat ini adalah hubungan persaudaraan di antara dua negara serumpun, seagama dan mengamalkan budaya yang lebih kurang sama. Ada beberapa saya rasa isu yang ataupun perkembangan yang boleh dibincangkan di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Joko Widodo. Dan saya amat teruja dengan jemputan Presiden Joko Widodo ke atas Perdana Menteri untuk bertemu di Istana Bogor, iaitu kediaman rasmi Presiden Indonesia. Ini menunjukkan tanda keakraban di antara kedua negara dan juga penghormatan yang diberikan oleh
Presiden Joko Widodo kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Di antara perkembangan yang saya rasa boleh dibincangkan di antara kedua-dua negara ialah berkenaan dengan perdagangan dan pelaburan. Iaitu sekarang ini perdagangan kedua negara memihak kepada Indonesia, lebih kurang perbezaannya hampir kepada 1 bilion US dollar. Jadi mungkin kita boleh minta Indonesia untuk membeli lebih banyak barangan dan perkhidmatan daripada Malaysia. Yang kedua, kita ingin lihat lebih banyak pelaburan dibuat di antara Malaysia dan Indonesia, iaitu yang pertama berkenaan dengan ekonomi digital. Iaitu dengan COVID-19 ini terdapat keperluan untuk ekonomi digital dipertingkatkan. Jadi syarikat-syarikat Malaysia yang terlibat dalam ekonomi digital boleh berkembang ke Indonesia, di mana pasarannya adalah lebih kurang 250 juta penduduk. Yang ketiga, kita lihat kepada sektor pendidikan yang juga boleh dikaitkan dengan ekonomi digital, di mana universiti-universiti Malaysia banyak yang tersenarai di antara universiti tersohor di dunia, seperti Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan yang duduk di dalam kalangan antara universiti terbaik 1% di dunia. Jadi universiti-universiti kita boleh mencuba untuk mendapatkan lebih banyak pelajar daripada Indonesia, sama ada mereka datang ke Malaysia ataupun mengadakan hubungan dengan universiti di Indonesia ataupun menubuhkan kampus atau secara digital kepada pelajar-pelajar di sana. Contohnya Monash University daripada Australia telah pun menubuhkan satu kampus baru di Tanggerang. Yang seterusnya saya lihat hubungan di antara pembangunan yang sekarang ini berlangsung di Kalimantan, iaitu pembinaan sebuah pusat pentadbiran kerajaan Indonesia yang baru. Jadi ini boleh melibatkan pengusaha-pengusaha dan juga pelabur Malaysia di Sabah dan di Sarawak untuk mendapat manfaat daripada pembangunan di Kalimantan ini. Jadi itu adalah beberapa faktor, dan saya rasa isu yang terakhir yang mungkin boleh dibangkitkan oleh Perdana Menteri ialah berkenaan dengan Indonesia akan menjadi pengerusi G20 tahun depan, dan bagaimana Malaysia boleh mengambil manfaat daripada Indonesia, hubungan Indonesia dengan ekonomi terbesar di dunia, dan juga berkenaan dengan pengurusian ASEAN, iaitu Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN pada 2025 dan kita perlu bersedia untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN. Ya. Prof, menyebut berkenaan dengan Indonesia yang dilihat menerima impak ataupun lebih FDI-nya dibandingkan dengan Malaysia ini. Pertama sekali kita bercakap berkenaan dengan tahun 2022, iaitu tahun pemulihan COVID-19. Bagaimana Prof melihat kerjasama dua hala di antara Malaysia dan juga Indonesia ini dilihat mampu memperkukuhkan ekonomi bukan sahaja Indonesia tetapi Malaysia turut menerima impaknya itu? Apakah bentuk jalinan kerjasama dalam memastikan tempias FDI yang diterima Indonesia itu turut dirasai Malaysia? Okey, contohnya ada kalau kita lihat tahun lepas Indonesia menerima lebih lagi pada 18 bilion US dollars, iaitu antara jumlah yang terbesar di ASEAN walaupun COVID-19. Jadi Malaysia boleh mendapat manfaat dengan mengambil bahagian atas beberapa pelaburan yang dibawa ke Indonesia. 2 hari lepas ada berita yang mengatakan United Arab Emirates akan melabur 33 bilion US dollars di Indonesia dalam sektor kesihatan, termasuk pengeluaran vaksin. Tapi pengeluaran vaksin ini memerlukan supply chain dan value chain yang lain, iaitu komponen, botol, syring dan sebagainya. Yeah. Jadi Malaysia boleh bekerjasama dengan Indonesia, iaitu dengan menawarkan bekalan perkhidmatan dan juga bekalan barangan yang perlu digunakan dalam pengeluaran dan pengedaran vaksin yang Malaysia mempunyai kebakaran. Kita ada beberapa syarikat yang mengeluarkan medical device yang boleh mengambil bahagian dalam pelaburan ini. Kemudian kita lihat kenapa Indonesia banyak mendapat pelaburan, kerana masyarakatnya yang ramai
dengan teknologi digital yang semakin meningkat dan juga pembinaan infrastruktur. Jadi Malaysia boleh mengambil bahagian dalam ekonomi digital ini seperti fintech, seperti pendidikan, electronic commerce dan juga pembinaan jalan raya dan kereta api yang baru di keseluruhan Indonesia. Dan juga pembekalan perkhidmatan maritim kerana terdapat polisi berkenaan dengan Indonesian Maritime Fulcrum yang dipromosi oleh Presiden Joko Widodo. Jadi pelabur-pelabur Malaysia perlu mengambil kesempatan di atas Indonesia sebagai pusat pelaburan asing yang baru di Asia Tenggara dan di ASEAN. Ya. Prof, menyebut berkenaan dengan FDI ini, antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan adalah berkenaan dengan syarikat-syarikat mega antarabangsa yang mula mencari tapak di rantau Asia dan juga Asia Tenggara ini, tetapi pilihan negara mereka adalah Indonesia. Pandangan Prof melihat kepada apa yang berlaku, rentak permainan syarikat-syarikat mega gergasi antarabangsa ini yang mula meletakkan tapak mereka di Indonesia, adakah ianya akan memberi impak yang cukup besar dalam pelaburan dan juga FDI di Malaysia ini? Pandangan Prof? Memang kita akan lihat beberapa pertembungan di antara Malaysia dan Indonesia untuk mendapatkan pelaburan. Tadi saya sebutkan berkenaan dengan UAE. Yeah. Kemudian kita dengar berkenaan dengan Tesla dan beberapa pelaburan lain yang akan menjurus kepada Indonesia. Kita kena faham bahawa Indonesia sekarang ini telah pun mempunyai fasilitasi pelaburan dan perdagangan yang baik. Mereka telah melakukan beberapa perubahan. Contohnya dengan meluluskan Omnibus Law dan juga meluluskan senarai negatif pelaburan dan senarai positif promosi pelaburan. Dan mereka meningkatkan status BKPM iaitu Badan Promosi Pelaburan Modal kepada sebuah kementerian. Jadi mereka ada satu kementerian berkaitan dengan pelaburan khusus. Dan Presiden Jokowi juga merantau ke banyak negara di dunia untuk menjual ataupun mempromosi Indonesia sebagai pusat pelaburan. Walau bagaimanapun, oleh kerana COVID dan juga kerana integrasi ASEAN, apa yang berlaku di Indonesia kita perlu lihat secara positif. Yang pertama, peluang-peluang yang ada di Indonesia itu boleh diambil manfaat oleh pelabur-pelabur daripada Malaysia juga. Kerana kita ada kepakaran tertentu yang tidak ada di Indonesia. Seperti engineering, IR 4.0 dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang untuk kita mengeksport perkhidmatan kita dan mendapatkan, menubuhkan kumpulan-kumpulan perniagaan untuk melabur dan mengenyahkan perkhidmatan kepada Indonesia dan di Indonesia. Cuma kita juga boleh melihat bahawa sekiranya terdapat penubuhan operational headquarters ataupun regional headquarters di Jakarta, kemungkinan mereka akan juga melihat spillover untuk pelaburan berkaitan di negara lain di ASEAN dan Malaysia boleh mempromosikan kita sebagai sebuah destinasi yang berkaitan. Prof, Malaysia dan Indonesia ini hubungannya cukup akrab. Melihat kepada dari segi kerjasama di dalam badan antarabangsa, kalau kita lihat seperti di peringkat rantau iaitu ASEAN sebagai contoh, kemudian APEC, bagaimana kerjasama di peringkat serantau ini mampu memperkukuhkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan juga Indonesia, melihat kepada seperti yang Prof katakan tadi, polisi fasilitasi perdagangan Indonesia itu ditambah baik. Adakah apa yang boleh Malaysia pelajari daripada polisi fasilitasi perdagangan yang dilaksanakan oleh Indonesia itu dilaksanakan juga di Malaysia dalam konteks kemakmuran bersama di peringkat APEC? Pandangan Prof. Okey, kita sebenarnya melihat bahawa Indonesia banyak belajar daripada masyarakat antarabangsa. Yeah. Mereka sekarang ini menggunakan bahasa Inggeris dengan secara meluas. Ramai kalau di kawasan
Jabodetabek ataupun di Greater Jakarta. Bahasa Inggeris mereka amat baik. Ya. Ramai graduan mereka boleh berbahasa Inggeris dengan fasih dibandingkan dengan standard bahasa Inggeris di beberapa di kawasan bandar di Malaysia. Dan seterusnya saya rasa kita perlu melihat bahawa perubahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berteraskan kepada sokongan meluas secara keseluruhan, iaitu tidak terbatas kepada parti politik semata-mata, tetapi mendapat sokongan secara meluas daripada keseluruhan parti-parti politik di Indonesia. Mereka bersatu untuk membawa perubahan. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo membawa pulang beberapa pakar daripada luar negara, contohnya Sri Mulyani daripada Bank Dunia, pernah menjadi pengarah urusan Bank Dunia dan dibawa pulang sebagai Menteri Kewangan. Dan Sri Mulyani mempunyai hubungan yang amat rapat dengan negara-negara asing di beberapa kawasan. Dan duta-duta besar Indonesia juga memainkan peranan untuk mempromosikan Indonesia. Jadi secara keseluruhannya perubahan itu dilakukan secara menyeluruh dan mendapat sokongan secara menyeluruh daripada semua pihak. Dan saya nampak bahawa kita boleh belajar dengan apa yang langkah diambil oleh Presiden Joko Widodo, dan kita boleh menggunakan semangat ASEAN untuk menggalakkan hubungan dagang dan pelaburan yang lebih baik di antara kedua-dua negara. Prof, perkara lain yang suka untuk saya sentuh adalah berkenaan dengan peralihan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Bagaimana Prof melihat impak kepada ekonomi Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak, pandangan Prof? Okey, sekarang ni kalau kita lihat Indonesia, Jakarta ni dah tepu dah sebenarnya. Dah padat, tak ada lagi ruang. Bukan setakat di Jakarta proper tetapi juga di Tanggerang dan beberapa kawasan berhampiran. Dan Pulau Jawa juga telah pun padat. Dan kawasan yang banyak tanah dan kependudukan yang agak tidak ramai ialah di Kalimantan. Dan Kalimantan juga tidak menjadi sebahagian yang selalu menerima gempa bumi dan sebagainya. Jadi itu adalah kawasan yang aman. Jadi syarikat-syarikat Malaysia perlu mengambil perhatian bahawa dengan perubahan pusat pentadbiran ini terdapat peluang. Yang pertama iaitu semasa peringkat perancangan ini, perunding-perunding kita boleh terlibat sama orang yang pernah menjadi perunding untuk pembinaan Putrajaya contohnya boleh mengambil bahagian. Kemudian peringkat pembinaan bangunan, bekalan infrastruktur. Okey, kemudiannya kita lihat bahawa akan terjadi satu kita perlu meningkatkan hubungan kerana kita ada land border ataupun sempadan darat di antara Malaysia dan Indonesia melalui wilayah Sabah dan Sarawak. Jadi Sabah dan Sarawak kita boleh satukan pembangunannya dengan perancangan Indonesia kerana apabila berlaku perpindahan pusat pentadbiran daripada Jakarta ke Kalimantan, maka tumpuan masyarakat antarabangsa akan berpindah sekurang-kurangnya kepada Kalimantan. Jadi Kepulauan Borneo akan menjadi satu pusat tumpuan. Sabah dan Sarawak boleh melihat ini akan berlaku diharapkan akan berlaku spillover kepada keseluruhan Pulau Borneo. Jadi saya cadangkan supaya kerajaan Sabah dan Sarawak dan kerajaan persekutuan bersama dengan pengusaha-pengusaha dan pelabur Malaysia supaya melihat Kalimantan sebagai satu pusat pertumbuhan baru bukan sahaja di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Prof, soalan terakhir saya melihat kepada bentuk kerjasama yang akan diwujudkan ataupun yang akan diperkukuhkan di antara Malaysia dan juga Indonesia ini. Akhir sekali, Prof melihat kepada tahun pemulihan 2022 ini, apakah
bentuk ataupun gerak kerja yang perlu dipergiatkan Malaysia lagi melihat kehadapan dalam kerjasama serantau di peringkat ASEAN, di peringkat APEC ini. Bagaimana Prof melihat tahun 2022 merupakan tahun yang penting kepada kerajaan dalam memulihkan kembali bukan sahaja ekonomi tetapi kehidupan rakyat secara umumnya, Prof? Okey, kita sepanjang 2020 dan 2021 kerajaan telah melakukan banyak gerak kerja. Contohnya dengan mengenalkan National Investment Aspiration ataupun aspirasi pelaburan kebangsaan, pemulihan ekonomi yang lebih mantap dengan menggunakan kesihatan dan sebagainya. Tetapi kita perlu meningkatkan, ada beberapa perkembangan ataupun bahagian yang perlu mungkin kita kemaskan, seperti meningkatkan fasilitasi pelaburan, mempromosi Malaysia sebagai pusat pelaburan yang terbaik, yang boleh diharapkan dan dipercayai, meningkatkan kepakaran kita, meningkatkan kapasiti di universiti untuk memberikan kemudahan kepada pelabur-pelabur mendapatkan pekerja mahir. Kemudian kita perlu melakukan perubahan, iaitu sekarang ini supply chain dan value chain ini telah lebih pendek, iaitu kita perlu melihat ASEAN sebagai fokus kepada mendapatkan barangan untuk ditambah nilai, dan juga ASEAN sebagai satu pusat perdagangan kita dan pelaburan kita. Kita tidak boleh lagi melihat negara-negara yang jauh kerana logistik yang agak mahal sekarang ini. Jadi 2 ataupun 3 tahun ini kita mesti menumpukan kepada ASEAN dan Asia Timur. Tetapi kita jangan lupa juga bahawa Eropah, khususnya United Kingdom, sekarang ini satu pasaran baru selepas mereka keluar daripada Brexit, dan mereka melihat kepada negara-negara Commonwealth sebagai rakan yang mereka perlukan. Jadi kita perlu melihat dinamik yang baru, mengambil langkah untuk meningkatkan fasilitasi, memudah cara, dan pada masa yang sama meyakinkan pelabur dan peniaga bahawa Malaysia adalah satu destinasi yang terbaik di ASEAN. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, mengulas berkenaan dengan apa yang boleh kedua-dua negara, Malaysia dan Indonesia, pelajari dalam memperkukuhkan hubungan dua hala, termasuk melibatkan dari segi perdagangan, ekonomi dan juga fasilitasi perdagangan, khususnya FDI dalam tahun pemulihan 2022 ini.